Pendengar Radio Ria 897, saya akan teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang pertama ini datang dari seorang pendengar, dan inilah pengalaman yang tak dapat dilupakan dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saya akan ringkaskan kisah yang panjang ini. Lebih kurang 5 muka surat cerita yang dikirimkan pada saya, dan saya sempat membacanya. Jadi, dipendekkan cerita dahulu. Sebelum ini, isteri kepada seorang suami yang berkongsi pengalaman beliau telah pun mengalami satu gangguan selama hampir setengah tahun, kata beliau. Setengah tahun, 6 bulan lebih, hidup istrinya merana. Setiap hari, selepas waktu isyak, akan datang sesuatu masuk ke dalam badan istrinya. Kemudian dari situlah istrinya akan mengadu panas, akan mengadu sejuk, dan katanya istrinya akan tidak menentu keadaan badan tubuh istrinya. Pengalaman yang diceritakan ini amat memeranjatkan suami yang telah berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan ini. Saya akan terus bacakan. Jadi bayangkan, selama lebih kurang 6 bulan lebih, isteri terkena gangguan, merasuk, dirasuk dan sebagainya. Setiap kali terkena gangguan akan datang seorang pakar untuk bantu, akan membaca ayat-ayat suci, akan cuba menenangkan keadaan istrinya, mengurangkan kesakitan yang dialami saudara pendengar Ria 897 FM. Dan sekarang ini kita terus ke satu, ya, saya akan terus memasuki satu paragraf di mana dikongsi sama pengalaman berikut ini. Dikatakan dalam paragraf ini, setelah berbulan-bulan istrinya merana, suami dah lihat istri merana, suami dah tak sampai hati. Suami melakukan sesuatu dan nak lakukan sesuatu. Dan inilah kisah yang saya ingin teruskan kepada anda semua. Abang, sakit bang, sakit bang. Makhluk jin, aku beri kau amaran. Akulah kau keluar dari badan budak ni. Sudah lama aku cakap dengan kau. Kalau kau tak nak keluar, aku akan siksa kau. Pakman, sudahlah Pakman. Isteri saya dah tak sampai tak berbahaya Pakman. Tolonglah Pakman, sudahlah. Pakman, hentikan apa yang Pakman buat ni. Engkau jangan sesekali mengaku kalah dengan syaitan. Kita harus istiqamah. Kita harus sentiasa berdoa. Tapi Pakman, dah 6 bulan Pakman, isteri saya merana macam ni. Tengok sampai kurus kering badan isteri saya Pakman. Saya dah tak nak lagi Pakman. Pakman buatlah apa yang dia nak Pakman. Kasihlah Pakman. Boleh keluar, tapi dengan satu syarat. Aku nak kau kasih aku makan. Aku nak makan. Aku nak makan darah ayam hitam. Aku nak kau sajikan pada aku. Pendengar Ria 897, itu antara dialog Pakman, seorang tukang ubat, suami dan isteri yang kena rasuk dengan sesuatu makhluk. Bayangkan pendengar Ria, makhluk itu katanya Zaini bukan nama sebenar. Berkali-kali menyuruh Zaini
untuk sajikan dia darah ayam hitam di satu tempat, di satu kawasan. Tapi pakar itu tidak membenarkan Zaini melakukannya. Katanya di sini, Zaini, tolong jangan tunduk dengan makhluk syaitan ni. Setiap permintaan yang dia minta dan kau berikan, bermakna kau telah pun tunduk pada dia. Pak Man, saya dah tak ada jalan lain, Pak Man. Isteri saya ni, Pak Man tengoklah. Saya dah tak tahu nak buat apa, Pak Man. 6 bulan, Pak Man. Saya dah tak kisah, Pak Man. Besok saya nak cari darah ayam hitam, saya nak kasih pada dia. Dan tolonglah, aku cakap dengan kau, lepas aku kasih darah kau keluar daripada isteri aku. Pengaria 897. Makhluk tu meninggalkan badan isteri saya, katanya Zaini. Makhluk tu meninggalkan badan isteri saya. Isteri saya lemah. Untuk beberapa hari akan datang, dia tidak bermaya dibuatnya. Kerana banyak tenaga batin dalam badan, juga dia turut melawan, menghalau makhluk itu keluar dari badannya. Saya tidak teruskan memberi darah hitam kepada makhluk itu. Selepas berfikir panjang, saya duduk solat. Saya tarik balik apa yang saya nak buat. Isteri saya masih merana kisi. Pendengaria 897, cuba anda bayangkan keadaan isteri Encik Zaini semakin hari semakin teruk. Badan semakin kurus dan jengkung, dan masih lagi berterusan. Encik Zaini, Pak Man dan beberapa orang pakar yang lain cuba menghalau makhluk ini. Belum lagi habis kisahnya, tapi setakat di sini saja yang dia mampu kongsi bersama dengan kita. Terima kasih Gisi kerana sudi membaca kiriman email saya yang memang panjang. Harap saya dapat laluakan sedikit perasaan yang tidak tenteram. Saudara sekalian, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Awal tadi anda dah dengar kisah daripada Encik Zaini tentang satu rasukan yang terkena pada isteri. Beliau tidak jelaskan kenapa, bagaimana, siapa yang menghantar, dari mana terkena rasukan ini, tapi ceritanya tentang isteri yang merana. Dia nak luahkan perasaan pada seseorang, dia telah pun menulis email yang agak panjang. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengirim dan juga terima kasih di atas kiriman pengalaman anda. Apa jua MG12 hanya satu hiburan, jangan mudah kita terikut-ikut, dan kalau sememangnya benar-benar kisah ini berlaku, kita harapkan yang terbaik untuk Cik Zaini. Semoga dapatlah diberikan jalan keluar daripada masalah yang dialaminya ini. Dan begitu juga dengan pendengar-pendengar Ria, semoga kita dapat mendoakan yang terbaik. Bukan senang, tapi seperti kata Pak Man, seorang pakar yang membantu Cik Zaini, walaupun dia minta macam-macam, jangan sesekali kita tunduk pada permintaannya. Kita teruskan dengan kisah selanjutnya, kiriman email yang ingin saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Berikut ini kisah pengalaman berlaku dalam rumah. Bayangkan saudara, ibu dengan ayah keluar tanpa memberitahu anak gadis yang berusia 15 tahun. Pengalaman ini dialami di salah sebuah rumah di Singapura. Katanya di sini kisah ini berlaku di rumahnya di kawasan ini. Cerita yang dikirimkan email ini adalah pada saya, datangnya dari ibunya sendiri, ya, Nurmilawati, ya, berkongsi. Jadi berlaku pada anak gadis yang berusia 15 tahun di rumah mereka di kawasan Chua Chu Kang. Assalamualaikum Kisi dan apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Kak Wati, nama ringkas, tidak perlu sebut nama yang ada di halaman email. Kak Wati nak ketengahkan satu peristiwa yang berlaku dalam rumah.
Waktu itu kakak dengan suami keluar malam. Tinggal anak gadis berusia 15 tahun dalam rumah seorang diri. Kami suami istri keluar, tidak memberitahu anak. Katanya di sini sebab kami nak berikan dia kejutan. Keesokan harinya merupakan hari lahir beliau. Kakak dengan suami telah pun pergi ke Mustafa Center nak belikan dia hadiah yang dia inginkan. Jadi bila dia tidur, kami keluar. Pendengar Ria 897 dipendekkan cerita. Terperanjat apabila kami, kakak, katanya Kak Wati dengan suami pulang ke rumah, ternampak anak gadis yang berusia 15 tahun sedang duduk berpeluk tubuh di ruang tamu dalam keadaan menggigil ketakutan. Astaghfirullahalazim, kakak kata. Bila kakak tolak pintu bilik, ternampak pula biliknya berselirak. Kakak tanya dan berbual, dipendekkan cerita Kisi. Anak kakak menceritakan, dia terbangun waktu malam. Tidak pasti jam berapa. Dia keluar dari bilik. Kemudian dia nampak kakak baring atas katil dalam bilik kakak. Dia masuk ke dalam bilik, baring atas katil. Sebab Casey, suami kakak ni kata Kak Wati seorang pemandu teksi. Dia bertugas malam. Lazimnya malam kakak akan tidur seorang diri. Dan anak kakak ni ada tabiat. Dia akan masuk bilik kakak, tidur sebelah kakak sampai suami balik. Kadang-kadang dia akan buat macam tu, katanya Kak Wati. Jadi pendengar Ria 897, bila suami datang nak jemput kakak keluar rumah secara senyap, tak nak beritahu anak. Yalah Casey 15 tahun, takkan anak nak main api. Anak pun tengah tidur. Bila kami keluar, anak ceritakan, dia bangun, dia nampak Ika, nampak mama baring atas katil. Anak kakak masuk dalam bilik, baring tepi kakak. Tapi kakak tak ada di rumah Kisi. Kakak berada di Mustafa Center dengan suami. Kakak terdiam. Kakak tanya lagi, Habib, apa jadi? Katanya, nampak mama tidur atas katil, Ika pun baring sebelah. Tengah baring, Ika tegur, Ma, asal malam ni mama wangi sangat. Casey, bila anak cakap macam tu meremang bulu rumah kakak Casey. Mama wangi sangat. Kemudian anak kakak tidur miring lah. Badannya membelakangkan kakak. Kemudian dia rapat dengan kakak, dia peluk bantal peluknya. Dia tegur lagi, Ma, badan mama sejuk lah. Pendengar Ria 897, benda tu tiba-tiba bersuara. Ma buat apa, Ma? Anak kakak turun dari katil. Tengok di atas katil tidak ada sesiapa, Casey. Anak terus menjadi takut, histeria, menangis tak henti-henti. Dia pekik, Mama, Mama dalam rumah. Dia keluar ke ruang tamu, masuk bilik Casey. Terperanjat. Kakak tak ada dalam rumah, tak beritahu yang kakak keluar. Bila kakak balik, ternampak dia di ruang tamu sedang duduk berpeluk tubuh dengan keadaan menggigil ketakutan. Setelah dia tenang, kakak tanya apa yang berlaku pada dirinya. Dia ceritakan pada kakak. Seram, Casey. Dalam rumah kakak ada sesuatu yang menakutkan. Anak dah terkena. Suami pun pernah kena. Balik dari memadu teksi, kakak dalam tandas. Dia ingatkan kakak di atas katil. Dia duduk atas katil, dia berbual.
ini. Bual punya bual, kakak masuk bilik. Dia terperanjat tuli belakang, benda tu dah hilang. Tapi dia rahsiakan, tidak beritahu kakak. Sampailah anak terkena gangguan, baru dia ceritakan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dari misteri Chandras, anggaplah ia hanya salah sebuah. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, lakukanlah suara radio anda. Misteri Chandras, satu Saya akan teruskan dua kisah telah pun saya bacakan, kisah yang menarik pada pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Kisah yang kedua tu memang seram. Nak bila dikata, Mama kenapa wangi sangat, meremam di rumah saya di sini. Yalah, tapi tak apalah. Apapun, MJ12 memangnya hiburan semata-mata. Terima kasih bagi anda yang telah memberikan ucapan-ucapan selamat menyambut hari lahir pada saya. Terima kasih. Saya akan baca off air dan ialah kedua ucapan doa anda. Haraplah doa-doa anda yang baik-baik itu dapatlah terlaksana, ya. Dan yang ini kisah yang berlaku dikirimkan pada saya, pengalaman daripada orang seberang tambak yang bertugas di salah sebuah factory, ya, factory memotong kayu. Salah sebuah factory memotong kayu di seberang tambak di Johor khususnya. Jadi pengalaman yang dikirimkan pada saya adalah dari seorang pendengar bernama Zul Arnani, ataupun nama ringkas saya gunakan Zul lah. Zul kata pengalaman beliau ketika bertugas di sebuah kilang ataupun factory pemotong kayu. Jadi kita akan teruskan kisah ini, dan saudara kalau sudah bersedia, kalau rasa takut mungkin belum bersedia, boleh matikan suara radio, ya. Sebab ada yang kirimkan SMS suruh saya kurangkan sedikit seram. Katanya esok cuti umum, banyak kanak-kanak yang mendengar. Jadi mungkin kalau yang rasa segan, boleh matikan radio seketika. Kalau dah berani, boleh bersama dengan kami. Pendengar 897, cuba anda bayangkan. Inilah pengalaman yang dialami oleh Zul yang bertugas di sebuah kilang pemotong kayu di seberang. Kilang pemotong kayu ini beroperasi 7 pagi, kadang-kadang sampai 10 hingga 11 malam. Tapi kalau dah masuk selepas waktu maghrib, semua pekerja akan pulang, kecuali saya dan Bidin, seorang lagi rakan yang akan bertugas overtime di kilang yang disebutkan ini. Jadi bila Bidin tak ada, saya seorang saja yang akan bertugas isi. Saya seorang saja akan melakukan tugas sampai sekitar 10 lebih malam. Beberapa kali bila potong kayu, factory itu memang bising. Katanya kilang yang tempat saya bertugas ni memang bising. Dengan bunyi kayu yang dipotong, mesin, jentera yang bergerak dan sebagainya, memang bising. Dalam keadaan riuh rendah dalam kilang tu lagi waktu malam, kadang-kadang akan kedengaran seperti suara wanita menangis. Casey, memang kedengaran. Beberapa kali pernah mesin dihentikan dan satu kilang semua sunyi sepi, tapi tidak kedengaran sebarang tangisan pun. Jadi katanya Zul, bunyi akan bermula apabila kami mula hidupkan mesin memotong kayu. Saya bertugas di factory ini tidaklah lama, boleh katakan budak baru. Hampir 2 tahun saya bertugas, dan gangguan bukanlah setiap malam. Kadangkala dia nak menjelma, dia menjelma. Dengar suara tangisan dengan jelas. Matikan semua mesin, bila factory dah sunyi, tak dapat dengar pula tangisan. Rasa hairan dan terkejut. Jadi dengan izin Allah, saya ni sebenarnya dah kerja setahun lebih, hampir 2 tahun. Jarang sangat berbual dengan pakcik pengawal keselamatan yang bertugas menjaga factory tersebut. Entah macam mana, katanya Zul, saya duduk berbual dengan pakcik. Saya cakap, Cik kerja sini dah berapa lama, Cik? Sebelum kau kat sini, aku dah kerja lama dah. Pakcik ni Casey memberitahu saya, dah hampir 15 lebih tahun dia bertugas sebagai pengawal keselamatan menjaga tempat ni lah, factory ni lah. Sebelum ni banyak lagi pekerja-pekerja yang lain, tapi semua tak kekal. Dia seorang lah yang bekerja sebelum dia berumah tangga, sampailah dia berumah tangga dan sebagainya. Jadi diteruskan kisah yang diceritakan oleh pakcik ni. Bila saya bertanya, Cik, boleh saya tanya tak, Cik?
Cik kadang-kadang dengar tak suara perempuan menangis. Pakcik ni yang sedang makan terhenti, pusing dan tengok saya. Perempuan menangis. Dengar ke? Tak, Cik. Bukan selalulah. Kadang-kadang kalau saya seorang, saya tengah potong kayu, dengar, Cik, suara menangis. Tapi hairan bila saya matikan mesin, tak dengar suara. Pada banyak kali tu kena? Banyak juga, Cik. Cik, kenapa Aku takut nanti aku bilang kau tak nak kerja sini lagi. Tak apalah, Cik. Kenapa, Cik Dulu ada seorang budak perempuan ni kerja sini. Dia potong kayu dan apa, Cik? Membawa maut. Tapi mesin tu dah tak digunakan lagi sebab tak ada ciri-ciri keselamatan. Mesin tu dah tak ada lagi dah. Mesin yang warna hijau dekat belakang yang disimpan tu mesin tu lah. Kenapa diorang masih simpan, Cik Nak angkat mesin nak buang, syarikat kena tanggung kos. Nak pergi bayar orang, nak pergi buang. Dia letaklah mesin tu kat situ. Perempuan tu maut, habis badan, muka kena potong. Jadi bila kau matikan mesin, dia berhentilah. Konon-konon tu kau selamatkan dia. Dah lah, kau pergi balik sudah. Pada hari 897 kata Zul, setelah mengetahui kisah yang sebenar, saya dah tak balik 10-11 malam. Paling-paling pun pukul 8 malam saya akan bungkus, hentikan kerja saya dan pulang ke rumah. Itulah yang lebih baik. Sebab ketika gangguan ini berlaku, lazimnya selepas jam 10 hingga 12 tengah malam. Kerana diceritakan pada saya waktu itulah waktu wanita itu maut ketika bertugas. Pada hari 897 kita teruskan kisah misteri dengan pemanggil kita yang pertama. Apa khabar Kak Zai? Saya baik. Kak Zai panggilan dari mana ni? Tak ada daripada Ulen. Ulen. Jadi Kak Zai ada pengalaman tentang apa yang Kak Zai nak ceritakan ni? Tak ada nak cerita pasal pengalaman Kak Zai di Punggol. Jadi kisahnya tentang apa ni? Silakan. Tentang apa ni, satu hari tu Kak Zai punya apa ni, Kak Zai punya leher badan. Dia macam boleh nak terpuk Kak Zai tau. Dah berapa dekat 3 bulan tau. Jadi Kak Zai bagi doktor apa kan. Jadi Kak Zai cakap apa ni, doktor cakap tak ada apa-apa. So satu hari tu dah malam, pada satu hari malam Jumaat, dan Kak Zai suruh suami Kak Zai cubalah lepas main Jumaat dia tak ada bacakan ayat-ayat sikit lah kan untuk Kak Zai. Kali dia cuba buat lah, sekali berkat mungkin awal nak tunjukkan kan. Dia lepas tu dia orang tidur TV kat luar. Kak Zai pun tidur saya pukul 2 lebih 1 itu Kak Zai tu sadar. Nanti dekat depan mata Kak Zai pocong. Dia tengah betul-betul dia menghadap muka Kak Zai. Dia menghadap muka Kak Zai. Memang mata dia yang merah padam. Dia macam betul-betul pocong lah. Dia tak ada terpusik. Dia nak lupa daripada kata. Dia macam lari keluar. Biar ada anak Kak Zai semua dia cakap, Ibu kenapa Bu? Tak ada apa nak cerita dah malam kan. Tapi dah banyak takut. Kak Zai diam lah macam ni. Kenapa Bu? Penuh-penuh. Lalu saya pun dah tidur main game. Main game ni pun tidur. Ini cerita lah dengan dia kan. Pasal pocong tu alami dia keluar macam dia betul-betul berdiri menghadap kat muka Kak Zai tau. Kak Zai terkejut sangat. Dia tak ada macam-macam. Tak ada rasa takut, tak ada apa kan. Tak betul lompat saja. Terus dia hilang. Hilang tu tak rasa apa hal kenapa dia keluar daripada sini pula kan. Dia besoknya alhamdulillah pula yang yang Kak Zai ni dah tak rasa sakit lagi. Dah hilang macam lega lah. Tak rasa berat lagi tau. Tapi tak macam berat, ada sesuatu yang tak rasa pikul kat dalam kiri Kak Zai tau. Jadi kemudian beberapa hari ni gitu dia kacau suami Kak Zai pula. Suami Kak Zai sekarang tidur. Kami semua orang datang kerja macam nak pasai suami Kak Zai lah. Kak Zai apa ni apa nanti anak-anak pelajar yang bangun saya tidur tak ada apa-apa. Habis beberapa hari tu rumah Kak Zai dekat yang belakang dapur kita ada kalau pergi bergerak sendiri. Anak-anak Kak Zai semua takut nak pergi dapur. Pasal siapa main galah tu macam ni. Saya takut nak pergi dapur. Kita buat inilah, buat mungkin ada apa yang kat situ kan rumah tu. Dan kebetulan kita cakap dengan kami kata mungkin ada
penunggu dia lah, tapi dia tak kacau kita tau. Dia cuma macam bergurau-gurau je kita. Adik kat saya tengah buat flip, ada orang water, pintu bilik air kat saya dengan pintu bilik menghadap. So dia pulang balik tak itu. Nampak dia macam imbasan dia lah, tapi tak nampak benda tu lah. Dia pulang balik kat pintu bilik air, habis menantu kat saya cakap, ibu, Ustaz Azal, tak ada apa-apa, dia takut nak bilang kan. Siang hari tau, dalam pukul 2-3 lebih gitu. Dia kata, ikut saya cakap dengan nanti, tak ada, dia takut dia tak kacau dia, dia memang tinggal sini. So, pengalaman tu tak ada, so lama-lama kat saya kan, sampai kat saya, dia jual saudara rumah ni, tak boleh duduk lah belakang. Dia dah macam dah nak jadi saudara pula kat situ. Tapi nasib baik dah berpindah sekarang ni lah. Saya dah pindah kat Undang lah. Dan saya bilang dengan inilah ejen saya kan, rumah dia ada masalah kan, dia kata tak apa, nanti dia bilang orang yang nak masuk tu apa yang dia boleh buat kan. Dia baiklah dia nak beli rumah tu. Terima kasih Kak saya. Okey, sama-sama. Kembali saudara, saya akan berehat seketika. Saya akan kembali dengan lebih banyak panggilan dari anda semua. Kisah telah pernah dengar tadi dalam kisah-kisah yang dikedengarkan. Untuk pusingan MJ12 yang pertama, kisah mana yang anda rasa mungkin anda suka, ya, yang terbaik malam ini? Kalau suka, saya akan cuba cari lebih banyak lah lain kali lah, cuba cari kisah yang mungkin mempunyai konsep sedemikian. Jadi yang suka dengan kisah-kisah dengan lakonan-lakonan, ya walaupun lakonan tak seberapa lah, tapi saya upaya untuk kedengarkan setiap malam kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita berehat seketika dan saya kembali bersama anda sebentar nanti. Pendengar 897, terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya. Pendengar 897, sementara saya nantikan panggilan anda, saya akan teruskan dahulu dengan kiriman yang saya terima. Yang ini merupakan kiriman SMS yang ringkas daripada siapa ni, Satria. Assalamualaikum bro, apa khabar? Terima kasih, kabar baik. Katanya Satria ingin berkongsi satu pengalaman ketika dia menunggang motosikal. Dikatakan di sini, saya pernah sekali motosikal saya terasa berat apabila saya lalu dekat Mandai Road. Ini apabila saya tersalah exit, ya, tersalah keluar, dan apabila saya menggunakan Mandai Road, waktu itu sekitar pukul 1 pagi. Saya sebenarnya baru balik menghantar tunang saya ke rumah. Memang mengantuk kisi sampaikan tersalah jalan. Bila jalan dah keluar di Mandai Road, baru saya perasan yang saya dah tersalah jalan. Saya teruskan menunggang motosikal. Dekat satu sudut ni kisi, kelihatan ada seseorang berdiri di tepi jalan sedang menunggu teksi lah. Saya lepas wanita tu, saya boleh rasakan motosikal saya berat sangat. Saya tekan minyak pun tetap berat kisi. Jadi saya sempat untuk pandang pusing dan tengok ke belakang. Awal tadi tepi jalan nampak orang, tapi wanita tersebut hilang dari pandangan. Mustahil dia naik kereta sebab saya menunggang seorang kisi. Kiri kanan belakang depan semua tak ada kenderaan kecuali saya seorang saja. Saya teruskan, motosikal saya masih berat tetapi hanya untuk beberapa meter. Selepas itu dapat rasakan kisi, motor tiba-tiba memecut laju. Selamat saya sempat tekan brek, perlahankan motosikal. Kalau tidak boleh terbabas dan terlajak, kemalangan boleh berlaku. Itu saja kisi pengalaman saya. Terima kasih. Berlaku di Mandai Road pada tahun 2008 jam 1 pagi. Baik pendengar, kita terus ke hujung talian 669-11897. Hello, selamat pagi. Ya, apa kata sisi selamat pengantin baru dengan yang Putri Fiza ya. Iya, terima kasih ya. Ini nanti kita dapat anak yang montir-montir kan saya. Ini Pak Ade nak cerita. Ini Pak Ade cerita teringatkan kisah rumah tangga. Ada satu kes kronik tentang bukan suami isteri itu bergaduh ke berpisah bercerai, tidak. Ini Pak Ade nak cerita satu kes yang pernah Pak Ade mengalami, yang baru-baru juga Pak Ade settle. Itu sebenarnya siapa berumah tangga, suami isteri, kalau dalam keadaan bermanja, hormatilah, jangan ada gambar orang yang meninggal yang dalam bilik kisi. Kadang-kadang kisi, ada kita ni, kadang-kadang kita sayang bapak kita, datuk kita, nenek kita, kadang-kadang orang yang kita sayang tu, ada kita kadang-kadang mereka dah meninggal, tapi kita gantung gambar mereka tu di dalam
di dalam bilik kita atau gini. There are some people because the memories, they love the parents, they love their descendants. Orang taruh gambar tu tanpa orang sedar. Kadang-kadang mungkin gambar tu kita simpan sebagai satu memory kenangan yang lalu. Tapi kalau boleh, kalau gambar-gambar yang dah tak ada tu, orang dah tak ada, janganlah taruh di kerubar atau taruh di gambaran tanpa di bilik atau di bilik. Ini sebenarnya Pak Din, pada kita ada satu kes kronik yang agak unik. Ini Pak Din dapat satu kronik pasangan pengantin. Dia memang dah berumah tangga baru juga, macam Kesi berkahwin. Jadi apa terjadi Kesi, Pak Din cakap, dia isteri dia ni, dia seorang yang amat sayang nenek dia. Dan gambar arwah nenek dia ni ada dengan dia berpelukan, ditaruh di depan dalam bilik dia waktu sama-sama dia ada rumah tangga. Gambar nenek dia tu dah tak ada, tapi gambar nenek dia tu besar menghadap bilik, dalam bilik dia. Dan tahu lah pasang pengantin, kadang-kadang suami seorang pengantin laki-laki kan akan datang bertandang tidur di rumah isteri dia kan. Jadi ini Pak Din nak cerita satu I advise all these people if anybody you want to make love atau korang nak berasmara dan nak bermanja, kalau dalam keadaan sudah halal, nikah yang halal pun, janganlah ada saksi gambar orang yang dah meninggal. Jadi sebenarnya ni Pak Din cakap ikhlas, there might be a dead, tapi jangan lupa the spirit is alive in that picture. Orang akan dapat menyaksikan apa yang kita bermanja suami isteri Kesi. Jadi ini Pak Din nak cerita kronik kes. Apa terjadi Kesi? Ini bila Pak Din cerita, orang takkan percaya. Sometimes they will say, are you making up story or what, Pak Din? Tapi Pak Din ditakdirkan, kadang-kadang Pak Din sampai naik kronik otak. Kenapa I'm fated to face all this kronik case yang teramat sangat yang unik ini? Tapi guys, ladies and gentlemen, it is happening, you know. If you believe in miracles, anything can happen. If you believe in mystic, anything can happen. Nothing is impossible, you know. Jadi tak ada perkara yang tak mungkin terjadi. Ini motif cerita Pak Raden. Nenek dia ni tak mengganggu dia, Kesi. Tapi kita harus menghormati orang yang dah tak ada, Kesi. Jadi apa terjadi, Kesi? Bila dalam keadaan 1-2 hari tak apa terjadi, tapi dalam keadaan yang teramat hari berganti minggu, berganti waktu, terjadi kelakar kita apa tak Kesi? Bila dia balik malam, waktu dia nak bermanja dengan suami dia terasa seperti nenek dia tu ada di depan dia, Kesi. Dan seperti nenek dia perhatikan wajah dia dan nenek tu tutup muka, Kesi. Macam, I'm ashamed what you do in front of me, even only a picture. Dan lepas tu nenek dia selalu datang dalam mimpi dia dengan tutup muka. Nenek dia datang mimpi tutup maka sampai dia cakap, Pak Raden, saya berapa hari ini sejak saya dah berumah tangga, kenapa Pak Raden saya tak boleh tidur? Sebenarnya Kesi, dia dah kena satu chronic sleepless night kerana tanpa dia sedar, dia cakap, adakah saya kena insomnia? Macamlah kurang insomnia dekat tiap hari Jumaat. Jadi Pak Din cakap sama dia, Pak Din kasih tahu, dia sama, lepas tu dia telah kena mental chronic stress, that the dreams of the grandma, the late grandma itu telah menjejak jiwa dia sampai dia nak make love, nak bermanja yang halal, nikah yang halal tu, nak bermesra dengan suaminya. Dia sampai nyekelah, sampai dia cakap, just saya sayang abang, tapi jangan sentuh saya dulu bang sebab saya tak tahu kenapa mind saya tension. Saya macam lepas bermanja dengan abang, tapi mana arwah nenek dia datang bang. Kenapa ni bang, macam seperti ada tutup mata dan macam giling kepala, macam seperti cakap motion gitu, macam orang giling kepala. Jadi lepas tu dia dah kena gangguan jiwa yang dipanggil apa tau, a chronic anxiety of dreaming the same repeated dreaming. Asyik grandma dia aja. Jadi bila Pak Din datang, Pak Din adik-adik tersambut nenek dia ke apa. Sekali bila Pak Din datang rumah dia, Pak Din masuk bilik dia, pakdin.com.scanning chronic anxiety force, dia pakai scanning power, titik. Sekali tengok rupanya apa Kesi, gambar arwah nenek dia tu betul-betul
dengan dia tengah peluk waktu sama-sama dia sayang nenek dia tu. Dia ada satu gambar nenek, the grandma and her sebelah, dan satu gambar nenek dia sendiri kecil yang besar dia taruh di depan betul-betul dekat makeup dia tu. Dan dulu kan bilik anak dara dia, and she's still a girl, and she's not married, belum jadi missus orang, tapi dia lupa dia dah jadi missus orang. Jadi husband tumpang lah bilik tu, pasal itu kan bilik isteri, this is a place that she live, so the husband dah terpaksa masuk bilik tu pasal dia jadi suami isteri. That's a bilik waktu dia anak dara, jadi anak dia tumpang lah situ. Jadi Pak Adin scan, rupanya baru Pak Adin tahu, Pak Adin cakap di kelas, kalau awak sayang nenek awak tak marah dengan awak. But you know something, maybe kalau siapa kau dengar Pak Adin ni merapik ke apa mengarut. Tapi Pak Adin cakap, jangan ada gambar siapa-siapa perhatian remaja atau siapa suami isteri, kalau kita nak bermanja bersaudara, kalau nak menyalin baju ke atau nak apa, respect the person yang dah tak ada. Walaupun ada gambar di situ, jangan lupa they might be dead, tapi the picture is alive because the picture adalah gambaran wajah dia. And you might know, biasa bahasa Inggeris cakap, in every living thing there's a spirit that lives in. Dalam setiap benda yang ada, walaupun gambar biasa, ada benda yang itu yang akan nampak menyaksikan. Jadi kisah sebenarnya dia arwah nenek dia punya gambar ini snapshot what they are doing, even it's a halal way. Dan nenek tu seperti rasa kau tak hormat dengan nenek, kau nak bermanja dengan suami kau, nak berromantika, asmara dana yang romantik. Kenapa nenek nak tengok? Jadi I tell you the secret, please anybody, kalau awak ada berumah tangga awak, kalau ada orang yang dah meninggal, kalau boleh gambar tu simpanlah dekat almari. Don't ever let the picture witness what you do. And with your husband, even his wife, even it's just satu kasih sayang yang mesra. Jadi rupanya kes kronik yang teramat sangat ni kasih rohani arwah nenek yang ada gambar dia tu seperti rasa kau tak malu, kau tak hormat aku. Adalah sedihnya kau nak manja dengan kau suami boleh, tapi janganlah nenek witness gambar nenek ada kat sini tau. Jadi Pak Adin kasih tahu, ya nenek dah jadi .com.witness what you done. So that is why when she come to your dream, Pak Adin cakap dengan perempuan tu depan bini dia, kenapa awak mimpi? Itu tanda ada link. Dan so link dekat mimpi itu tanda link connection, kasih tahu yang stop whatever you do, don't let me be the witness. Even I'm dead, but my picture is there. It represents my soul, it represents my spirit. Jadi dia cakap gitu, padahal Pak Adin, Pak Adin saya minta maaf Pak Adin, betul ke gambar saya situ itu kan gambar Pak Adin, saya sayang dia. Adakah benda tu boleh berkesan apa yang saya lakukan atau apa saya yang bermanja dengan suami, gambar tu boleh jadi saksi? Gambar tak menjadi saksi, tapi gambaran nenek kau yang ada di situ, rohani dia, spirit dia tu rasa kau tak hormat nenek, memang kau dah halal, kau dah menikah, memang tanggungjawab kau melayan, batin romantic husband and wife, tapi janganlah nenek menjadi saksi. Jadi motif the story Pak Adin cakap, kalau siapa ada gambar-gambar orang dah meninggal, walaupun bapak kita, datuk kita, jangan taruh depan TV, jangan taruh depan bilik. Kalau kita depan TV kecil, kadang-kadang kita nampak gambar hari ini, kita nampak gambar orang romantik, kiss-kiss. Jadi benda gaib ni, gambar meninggal ni kecil, nampak juga kecil. Orang seperti apa tahu? They exist within the picture. Kalau senang cakap apa tak kisi, they might be dead, tapi please respect them. They might not, they are just a picture. Mereka hanya satu gambaran, tapi hormatilah gambar itu kerana mereka dah meninggal. Dan janganlah tunjukkan gambar itu tanpa kau sedar kau romantik dengan suami isteri kau. Gambar tu jadi witness kisi, walaupun kau tutup lampu, tapi gambar tu ada. Jadi Pak Adin lepas obat kronikis, lepas dia simpan gambar tu, dia cakap telefon Pak Adin, Pak Adin tanya dia feedback dengan Pak Adin, dia cakap apa tau?
Raden, thank you very much. What you talk is logical. Apa Pak Din nak cakap betul Pak Din? Lepas saya dah simpan gambar arwah nenek saya dekat dalam almari, seperti saya rasa lega bermanja, berromantik dengan saya punya husband, dah tak ada datang mimpi lagi. And this is not a joke. Dan Pak Din bukan nak bergurau. Kalau cakap cara serius sekarang, Pak Din cakap cara serius, hormatilah gambar orang yang dah meninggal. Janganlah tayang di dalam bilik tak kala kita bermanja atau dalam kita keadaan penuh dengan kasih sayang, sebab mereka witness tu seperti harap malulah dengan orang yang dah tak ada. Walaupun itu gambar, tapi kan wajahnya kesian, nenek dia dah meninggal. Janganlah nenek saksikan apa manja. Walaupun itu gambar dah orang dah tak ada, tapi itu kan lambang wajah dia. Setidak-tidaknya hormat gambar dia, taruhlah tepi dalam bilik. Kalau nak bermanja-manja lah. Tapi orang kalau gambar-gambar orang dekat meninggal, bapak kita, beratuk kita, ada orang Pak Arden tu hari Pak Arden datang satu rumah orang, gambar Pak Kiai ke sih, orang alimnya gambar, dia taruh di depan bilik, dan orang tengok gambar romantik dekat TV. Pak Din marah, Pak Din cakap, kalau kau nak tengok gambar-gambar yang romantik di TV ini, simpanlah gambar orang alim ni yang berdepan dengan TV ini. Sesungguhnya mereka dah meninggal, tapi janganlah mereka gambar mereka menyaksikan benda-benda yang romantik ini. Jadi itu yang masuk motif cerita. Perempuan ni dia sayang nenek, tapi dia dah berumah tangga dengan lebih husband dia. Tapi she forget that nenek dia tu dah tak ada. She don't need anything. She don't need to hurt the nenek. But it's just, kalau orang putih cakap apa tau, out of respect, please keep your grandma picture. Don't let she witness what you do with your husband. Itu sahaja kisah. Dan akhirnya dia tak dapat mimpi nenek-nenek dia. Tanda nenek dia tu tak terima, sebagai sedih. Kau manja-manja gambar nenek, kan ada nenek yang meninggal tau. Nenek mungkin gambar, tapi rohani nenek terjejas dekat alam barzah sebab nampak gambar-gambar tu. Dan akhirnya orang dah pada cakap ikhlas kalau romantik mesra sekarang dah onhook.com, free.bebas. Akhirnya doakanlah supaya dapat baby. Dan dia romantik dan gambar-gambar yang nenek itu tak jadi witness. Dan akhirnya perkara ni dapat disettle. Baik, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar Ria 897, kita teruskan dengan kisah misteri anda di Ria 897. Kadang-kadang saudara, apa juga kisah yang kita dengar dalam Mimpi Robas, kita harus anggap sebagai satu hiburan. Yang ini kiriman daripada pendengar kita, kirimkan email kepada saya yang ringkas diceritakan ini berlaku di sekolah menengah beliau, daripada siapa ni, Syarifah berkongsi. Apa khabar Abang Casey? Khabar baik. Nama saya Syarifah dan mohon maaf kalau kisah saya tak seram. Katanya, saya ni seorang pelajar sekolah menengah dan salah satu tandas di sekolah saya ni dikatakan di sini berhantu. Pada mulanya memang tak percaya sebab saya pun kerap gunakan tandas yang disebutkan tandas ni haunted di sekolah saya. Tapi saya tidak pernah percaya. Saya cuma mengiyakan apa jua cerita hantu yang seram mereka kaitkan dengan tandas di sekolah saya di tingkat 3. Jadi Syarifah menceritakan, saya dah gunakan tandas tu banyak kali pun tak pernah rasa takut, tak pernah rasa seram, tak pernah kena gangguan. Sampailah pada suatu hari, apabila saya berada dalam tandas tu seorang diri, saya keluar dari tandas, saya ternampak kawan saya bernama Nur Ashikin masuk salah satu kubikel. Saya berada dalam kubikel. Selepas tu saya keluar, saya nampak Nur Ashikin masuk kubikel di sebelah kiri saya. Saya pun cuci tangan saya dan menggunakan cermin untuk betulkan rambut saya. Sedang saya berbuat demikian, saya dengar kisi dalam tandas seperti ada orang lah. Yang tadi itu saya kata nampak kawan saya Nur Ashikin. Saya pun negur, Kin, kau nak aku keluar dulu ke tunggu kau? Saya cakap pada kawan saya. Waktu itu petang kisi, sekitar 4 lebih petang. Kita baru saja selesai remedial kelas tambahan bahasa Inggeris. Jadi saya berbual, saya tanya lagi, Kin, kau nak aku keluar dulu ke tunggu kau? Dia kata, aku tunggu kau Saya pun diri kisi dalam tandas. Saya tunggu dan sambil tu tengok cermin lagi, betulkan rambut lah.
Entah macam mana saya tengok, lama betul ni, dah 20 minit aku tunggu. Kim kau dah habis belum? Lama lah. Tak menyaut. Saya menghampiri lagi pintu tandas sebelah ujung tu. Kim. Saya tolak pintu tandas. Dalam tandas tak ada orang, Casey. Saya baru rasa meremang. Dengan segera saya keluar dari tandas. Casey bayangkan, kelas saya di tingkat 3, tingkat 3 tak ada orang, kosong. Kelas saya betul-betul dekat dengan tandas. Tengok kiri, tengok kanan, satu lantai semua kosong. Pelajar-pelajar semua mungkin dah turun. Saya seorang yang sedang tunggu Shikin yang tadi mungkin saya ternampak. Saya berdiri depan pintu. Saya terus bergegas lari. Pergi ke classroom ataupun bilik darjah saya, ambil beg, turun ke bawah. Bila turun ke bawah, saya keluar dari sekolah, ternampak Shikin dekat bus stop. Saya tak puas hati. Saya menghampiri Shikin dan tanya dengan beliau, Kim, tadi kau masuk tandas tak? Masuk? Tingkat 3. Kau gila kau pergi tandas tingkat 3. Itu kan haunted. Saya terdiam. Katanya teman saya pergi tandas tingkat 1 lepas kelas tambahan bahasa Inggeris. Sejak hari itu saya dah takut nak masuk tandas di sekolah saya di tingkat 3. Untuk pengetahuan Casey, sekolah yang saya maksudkan tak perlulah saya sebutkan kepada anda semua. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Baik, saudara, terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Awal dari kisah daripada adik kita Sharifah berkongsi pengalaman. Saya suka dengan cara penulisan adik Sharifah kita. Memang betul baiklah kata-kata yang digunakan, perkataan bagus-bagus. Boleh melatih diri anda menggunakan bahasa Melayu yang betul, ya. Mungkin tidak semestinya kisah anda tu kisah yang anda alami. Boleh jadi kisah itu dari rakan anda dengar makcik anda cerita, anda cuba lakarkan kembali dan berkongsi dengan kami, dan akan saya cuba bacakan pengalaman-pengalaman anda. Yang lain boleh cuba tembus bilik siaran 669-11897. Kita akan teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, yang ini ada kiriman mesej sementara saya tunggu anda hubungi saya. Datangnya daripada mana ni? Ini dia. Daripada Fairuz. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kata Fairuz, Casey, saya ingin berkongsi satu peristiwa. Waktu itu saya berada di rumah saya tingkat 4, sedang berbual dengan tunang saya di luar koridor rumah saya lah. Adik saya pula sedang menonton TV di ruang tamu sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Jadi ibu saya tidak ada di rumah dengan bapa saya lah. Mereka keluar beli supper sebab nak makan malam. Dan adik saya ni memang penakut nak dengar MJ12. Terpaksalah saya sumbat earphone di telinga sebelah kiri, telinga kanan, berbual dengan tunang yang juga sedang mendengar rancangan MJ12 waktu itu. Sedang saya berdiri, saya nampak tau Casey, daripada blok ujung nak menuju ke blok saya ni ada satu sidewalk ataupun tempat pejalan kaki lah. Jadi apa yang berlaku, nampak ada seorang kakak ni yang saya kenal tinggal blok sebelah. Dia ni baru balik kerja. Yang menakutkan saya, bila kakak ni jalan, belakang beliau ada sesuatu yang ikut. Casey, menakutkan keadaannya. Dari jauh dapat lihat tau Casey, sama-sama. Tapi semakin dekat kakak dengan blok saya perasan di belakang kakak ni ada sesuatu. Dan Casey, membuat saya yakin yang kakak ni di belakangnya bukan manusia bila saya ternampak dari jauh. Dari jarak jauh, bayangkan pendengar Ria 897. Jadi jarak jauhnya tak beritahu saya berapa jauh lah. Tapi bayangkanlah blok sebelah dengan blok beliau, antara blok dengan blok ni ada tempat berjalan kaki lah. Jaraknya jauh sangat lah daripada blok beliau ni. Mungkin bila keluar dari blok sebelah ujung tu, rakan kita ni dah nampak kakak ni jalan menghampiri blok. Di belakang tu nampak seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Setengah jalan katanya, saya yakin yang saya nampak tu bukan manusia apabila kakak tu berhenti dan pusing tengok belakang. Pendengar Ria 897, bila kakak tu berhenti dan toleh ke belakang, takkanlah dia tak perasan belakang dia ada benda tu sedang membungkuk.
Dia pandang balik depan, dia berdiri buat seketika, dan dia terus berjalan ke hadapan menuju ke kolong blok saya. Belum sempat dia datang menghampiri blok saya dah masuk dalam. Tutup pintu, tutup tingkap. Takut kesi saya dibuatnya betul. Saya sampaikan kata pada tunang saya telefon dia balik. Saya tak ceritakan pun apa yang berlaku, sebab perkara ini berlaku serentak dan begitu pantas. Masuk dalam, saya terus baring di atas sofa sementara tunggu ibu dan ayah saya pulang. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Itu dia kisah yang diceritakan di sini ya. Baik saudara, seperti biasa hari ini hari Isnin, jadi saya harus laburkan tirai dan jumpa anda esok malam jam 10 malam sampai 2 pagi. Dan pada semua yang telah memberikan ucapan-ucapan selamat hari lahir pada saya di Facebook DJ Casey, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan di sana saya dah upload satu gambar saya bersama dengan isteri yang tercinta. Cilah, datang dengan kek sih, kencang nampak tu. Siapa tak sayang bini, oi. Ini bukan kes kronik, ini kes betul. Terima kasih dan jumpa esok malam. Walaupun hari lahir, walaupun cuti umum, sebenarnya hari ini bukan di Pabali ya, cuti Casey punya birthday. Terima kasih jumpa anda dan yalah, jaga diri baik-baik. Cuti umum ni jangan lupa luangkan masa bersama dengan orang yang tersayang ya.